Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Halim Zainuddin, host TikTok TV Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenia. Bagi yang belum subscribe TikTok TV, channel TikTok TV, anda boleh tekan button subscribe di TikTok TV Tik Surah Tok Santun. Dan bagi yang telah subscribe, mari bersama-sama kami dalam TikTok TV, kita selami masalah remaja, kita dengar masalah remaja dan kita cuba untuk gali solusi daripada isu yang kita bincangkan pada hari ini. Dan apa yang lebih menariknya dalam TikTok TV ini, kita akan gunakan Al-Quran, kita pasakkan Al-Quran sebagai solusi utama dalam mencari solusi dalam isu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, sebelum kita bergerak kepada lebih perbualan yang lebih menariklah dengan tetamu kita, jom kita berkenalan dengan tetamu kita. Dan apa yang paling menariknya, tetamu kita pada hari ini berbeza dengan episod-episod sebelum ini, yang mana tetamu kita ni muda orangnya. Muda orangnya. Jom kita berkenalan dengan, kita punya tetamu pada hari ini, nama dia Adik Muhammad Israfil Alia bin Maid. Apa khabar Adik Israfil? Khabar baik. Baik. Ada tak saya sebut nama tadi pun macam sedikit kaku lah. Ada tak nama lain yang lebih dekat yang kita boleh? Saya orang biasa panggil Abang Cik. Abang Cik. Okey, Abang Cik. Abang Cik sekarang ni umur berapa? 15 tahun. 15 so tingkatan 3 lah kan. Oh, tingkatan 3. Tak apa. Sebelum kita bual panjang dengan Abang Cik, kita lihat dulu video yang disediakan ini. Itu dia video yang tentang cerita kita pada hari ini, iaitu Abang Cik, iaitu tentang tajuk yang berkaitan, iaitu tajuk kita ialah Terima Kasih Mama. Terima Kasih Mama. Satu tajuk yang sangat sentimental lah, yang kalau kita boleh kaitkan dengan remaja pada hari ini. Baik, Abang Cik, kita nak buat sikit lah dengan Abang Cik sikit lah. Abang Cik sekarang ni 15 tahun, form 3 kan? Sekolah kat mana? Sekolah dekat SMK Damansara Damai 1. Oh, maksudnya dekat lah dengan rumah kan? Okey. Jadinya Abang Cik sekarang ni ada keluarga semua tu, boleh tak cerita ada berapa adik-beradik, ada siapalah dalam rumah tu? Kalau Abang Cik punya adik-beradik ada 7 orang tau, tapi dalam rumah tu ada 8 orang sebab tambah ayah kan. Okey. Ramailah adik-beradik tu 7 orang. Ramai. Tu betul berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Lelaki cuma 2 orang je, 5 orang perempuan. 5 orang tapi perempuan. kalau nak tambah ayah, 3 lah lelaki dalam rumah 3 kan. lelaki mestilah kan. Okey, tapi kita nak cerita sikit lah, kita nak kongsi-kongsi dengan adik Abang Cik. Saya difahamkan ya Abang Cik ni rapat dengan Mama. Okey, masa dengan Mama ni, dulu apa pengalaman manis dengan Mama? Pengalaman manis tu banyak lah. Dia macam pengalaman yang paling rasa macam bagus sekali, macam ni tau. Waktu tu Encik macam dah 3 nakal. Nakal memang nakal, kecil nakal kan. Mana ada. Waktu dah jadi 3 nakal, lepas tu Encik ambil lah barang Papa, bawa masuk bilik kan. Lepas tu Papa cari, Encik diam je. Patutnya macam cakap lah kan, tapi macam Encik macam jenis yang suka macam takut lah Papa marah kan, sebab Papa dulu garang, sebab Papa panas baran. Lepas tu macam Encik fikir baik tak baik tahu, tiba-tiba kanta dengan Papa. Bila kan tengok Papa marah lah Abang Cik kan. Papa marah Encik, pasal merajuk, lari masuk bilik, kunci pintu. Lepas Mama ketuk, Encik ingat Mama nak marah Encik juga. Pasal buka lah pintu sebab biasalah takut kena marah dengan Papa lagi kan. Lepas Mama masuk cerma pula Encik, Mama pujuk Encik. Rasa macam wah, waktu tu kalau Encik tak ada mak waktu dah jadi 3 tu, rasa tak boleh hidup lah dan tu. Maksudnya Mama ni selalu jadi pendamai lah mak, yang lembutkan hati semula, betul tak? Betul. Maksudnya pengalaman Abang Cik ni dulu
mak ni selalu sokong abang cik. Jadinya itu pengalaman manis lah. Kalau pengalaman pahit macam ni pula? Oh, dia macam ni tau. Waktu anda darjah 5 tu kan sekolah agama. Ancik ni memang tak nak cukup. Sebab antak tahu lagi. Ancik macam tak fikir matang lagi kan. Mama ancik susah ke, keluarga ancik senang ke susah ke, ancik main minta je duit. Tak dapat duit ancik mengamuk. Macam waktu tu nak pergi sekolah agama. Waktu tu ancik macam tak lapar lah. Biasalah nak belanja-belanja kawan kan. Minta kat mama. Mama nak duit belanja lebih boleh tak mama? Mama ancik cakap tak boleh. Sebab tahun ni, sebab bulan ni papa punya gaji kurang kan. Sebab selalu lebih dapatlah ancik minta duit lebih kat mama. Lepas masa tu ancik marah mama, maki mama, cakap mama bagilah duit belanja. Mama ni kedekut lah dengan abang cik. So mama ancik macam cakap bukan kedekut abang cik. Sebab nanti nak beli makanan sialang lagi, nak hantar si Alia lagi, nak bagi dia belanja kat diorang, nak beli makanan, memang sedih lah time tu. Sebab ancik, sebab nak duit belanja 20, patut ancik dah dapat RM2 tu cukup dah untuk sekolah agama tu. Sebab makanan kat situ murah je. Tapi sebab nak belanja kawan, siap. Tak apa, cerita je. Bila abang cik minta duit tu, abang cik macam marah lah juga. Tapi tak apa. Tapi masih lagi abang cik merindui mama kan. Okey, tak apa. Jadinya pernah tak tak apa. Tak apa. Abang cik pernah tak satu hari tu pernah terlawan cakap mama? Oh, yang tu memang selalulah. So macam waktu tu mama tanya buku teks mana? Pasal cik Ancik macam cakap kat mama, buku teks tu bukan cik kan, buat apa mama nak kisah. So mama ancik macam cakap lah, keluarga kita bukan kaya ancik nak bayar-bayar buku teks tu. Mama masih bergurau lagi walaupun dah macam biadab betul lah. Tapi memang ancik rasa mama ni memang, mak dekat luar sana pun memang pasti akan rasa benda yang sama. Yelah, abang cik pun biadab juga waktu tu. Rasa macam, kalau boleh ulang balik masa tu kan lagi bagus kan. Maksudnya semua orang pernah lalui melawan mak ayah, itu biasa. Tapi apa yang kita nak tengok daripada masalah ataupun cerita abang cik, pernah tak okey, tak apa dulu, kita cuba dulu. Okey, tak apa. Kalau boleh abang cik boleh ceritakan tak macam mana perubahan daripada mama ada sampai mama tak ada pasal sekarang? Perubahan dia waktu mama ada tu memang hidup kita orang senang. Kewangan kita orang terjaga tau. So macam waktu mama ada tu hidup kita orang perfect je. Kalau duit habis ke apa-apa kan, mama akan cari bantuan. Pasal nanti confirm dapat daripada zakat semua tu. Tapi lepas mama tak ada ni kan, kebersihan rumah kita orang kotor terus. Lepas tu kita orang pun banyak bergaduh-gaduh adik-beradik. Kewangan kita pun selalu juga tak cukup macam tu kan. Adik-beradik kita ada adik bancik tak dapat nak jaga juga. Sebab dulu mama ada jaga, kita orang macam tak mendesak nak jaga budak. Bancik tisu. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Buat sahabat remaja di luar sana mungkin tak tahu di sebalik kesedihan ataupun tangisan daripada adik abang cik. Sebenarnya abang cik merupakan seorang anak yatim yang kehilangan mama dia sejak tahun 2016. Betul tak abang cik? Ya, betul. 2016 Jadinya sebalik kisah abang cik ni ada penceritaan yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita sendiri. Okay? Kita jadikan cerita abang cik ni sebagai satu ibrah ataupun satu pengajaran buat kita sendiri. Dan sekali lagi saya nak ajak abang cik untuk sama-sama kita istighfar. Boleh abang cik? Boleh. Boleh Okay, insyaAllah. Sebab abang cik istighfar ni sebenarnya dia banyak sangat dia punya kelebihan. Ada yang pertama untuk menenangkan hati, mempermudahkan cara, dan apa yang abang pernah baca sebelum ni, sebenarnya istighfar ni adalah satu kunci Allah bagi kat kita untuk Allah bukakan jalan kita tanpa kita duga. Contoh abang cik sedih
Bila Abang Cik sedih, dengan istighfar boleh tenang. Bila dengan tenang, Allah bukakan jalan dengan Abang Cik. InsyaAllah jalan apa saja Allah akan bukakan tanpa Abang Cik rasa betul ke jalan ini? Itu Allah akan bukakan dengan istighfar sahaja. Okey, boleh Abang Cik? Boleh. Kita sama-sama istighfar, kita mohon ampun kepada Allah sebab kita ni manusia tak pernah tak buat silap lah. Selalu buat dosa, selalu buat kesalahan. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama. Mari kita sama-sama bacakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mudahkan urusan kita ya Abang Cik. Okey, tak apa Abang Cik, kita rehat sebentar. Kita jumpa di segmen yang akan kita selepas ini, iaitu Apa Quran Kata. Baik, kita masih lagi di segmen Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenia. Dan untuk segmen kali ini, iaitu Apa Quran Kata, kita akan bersama-sama dengan sahabat remaja di luar sana dan juga adik kita Abang Cik. Kita akan baca surah apa hari ini? Surah apa hari ini? Tak tahu. Okey, tak apa. Kita akan baca surah Luqman bermula daripada ayat yang ke-14 dan sehingga ayat ke-15. Okey, jom Abang Cik kita baca sama-sama. Okey, muka surah Luqman, muka surat 412. Jadi yang kat luar sana boleh sama-sama kita buka Quran, muka surat 412 ayat yang ke-14 dan 15. Okey, sama-sama kita baca surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah baca surah Luqman daripada ayat 14 ke 15 bersama dengan Abang Cik. Okay, surah Luqman ni berkait rapat dengan apa yang kita bincang pada hari ini. Jadinya kita tengok apa Quran kata tentang terima kasih mama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di TikTok TV sekalian? Saya doakan anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu, insya-Allah. Sahabat-sahabat, apakah topik perbincangan kita pada kali ini? Sudah pastinya satu topik yang sangat menarik yang kita nak bicarakan tentang seorang insan yang sangat istimewa dalam hidup kita. Tapi sebelum tu saya nak timbulkan satu persoalan. Pernah tak satu ketika bila kita duduk seorang-seorang diri, kita rasakan yang kadang-kadang kita ni tak pernah pun ada orang yang support kita, rasa macam tak ada orang yang hargai kita, tak ada orang yang faham tentang diri kita, tak ada orang yang pedulikan tentang diri kita. Tapi kita kena ingat pada ketika itu adanya seorang insan yang berdiri teguh di belakang kita, yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Siapakah insan itu? Tidak lain tidak bukan, insan itu adalah ibu kita. Al-Quran mengangkat tinggi martabat seorang ibu. Al-Quran menjelaskan selepas kita beriman kepada Allah, perkara kedua yang direct Allah bagi tahu kepada kita adalah untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Apa kata Al-Quran dalam surah Luqman ayat yang ke-14? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah berwasiat kepada seluruh manusia, tidak kira beriman atau sebaliknya, untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan ibu yang pertama kali disebut dalam ayat ini iaitu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandungkanmu dalam keadaan lemah yang tersangat-sangat. Dan disebabkan dengan itu Allah menyeru kepada kita untuk anishkurli wali walidayka ilayyal masir, untuk kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu bapa kita. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, jika ada ruang dan peluang, masa yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan adanya kedua ibu bapa kita, maka hargailah detik itu, berbaktilah sebanyak mungkin kepada mereka. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang sudah tiada ibu ayah, tak perlu rasa risau. Jadilah anda ataupun kita semua anak-anak yang soleh-solehah mendoakan kebaikan untuk mereka. Sahabat-sahabat, mungkin satu ketika kita ada terfikir ataupun kita pernah rasa kecil hati dengan mak ayah kita, terutama dengan ibu kita. Kita terguris perasaan dengan ibu kita. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok pada ibu kita. Kita tak berbakti dengan sebaik mungkin daripada ibu kita. Ingat tentang perjuangan seorang ibu, yang mana ibu memperjuangkan kita dalam tempoh 9 bulan dalam kandungan dia. 9 bulan itu disebut sebagai wahnan ala wahnin, yang ibu mengandungkanmu dalam keadaan yang penat dia berlipat-lipat kali ganda. Ingat, bila kita dah besar ini, dalam tempoh 9 minit pun kita tak mampu nak sabar dengan mak kita. Cuba fikirkan kembali bagaimana perjuangan ibu membesarkan kita. Boleh sahabat-sahabat? Jadi ketika ini sahabat-sahabat, ingat dalam ayat yang ke-15 ini, cantik juga ayat ini. Allah beritahu kepada kita, walaupun ibu ayah kita berbeza agama, Al-Quran memberikan penghormatan kepada ibu yang berbeza agama dengan apa? Dengan cara Allah beritahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka layanlah mereka ini dengan perkara yang baik. Buat kebaikan kepada mereka. Jangan kita sisihkan mereka walaupun kita berbeza agama. Ini cantik ayat yang mana Allah berikan kepada kita. Pentingnya untuk jaga kedua ibu bapa kita, terutamanya ibu kita. Sahabat-sahabat, cinta itu perlukan bukti. Kalau kita cinta, sayang ibu kita, telefonlah mereka jika kita berjauhan. Kalau kita hargai mereka, tunjukkan cara penghargaan kepada mereka. Kalau kita perlukan mereka, bagi tahu yang kita perlukan mereka. Dan kalau kita tersilap, maka bagi tahu, mak, saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah lihat tadi apa Quran kata tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu terima kasih mama. Macam mana Al-Quran ni kaitkan dengan kita sebagai anak dan seorang mak ayah, macam mana hubungannya dapat diperbaiki, insya-Allah. Dan kita dah dengar pada cerita Abang Cik tentang macam mana Abang Cik sepanjang perjalanan sebagai seorang anak. Okey, tak apa, itu nanti kita saksikan di segmen yang seterusnya. Kita rehat sebentar, kita jumpa selepas ini. أستغفر الله رب
Assalamualaikum warahmatullahi buat anak-anak dan semua tim TV Talk ya. Okey, saya pada hari ini akan jadi mama anak-anak, akan jadi ibu anak-anak dan juga akan jadi umi anak-anak dan mak kepada anak-anak semua. So, kita tahulah kan sebagai mama, sebagai ibu, apa selalu yang mama kita buat kan? Nak peringat anak-anak kan, nak nasihat anak-anak dan nak pesan memesan pada anak-anak dan nakkan all the best untuk anak-anak semua ya. Okey, so sebagai mukadimah hari ni mama ya, saya bahasakan diri saya mama pun nak sembang-sembang dengan anak-anak pasal satu tajuk yang bila orang cakap je pasal insan ni ya, jiwa kita akan bergetar, hati kita ni akan bergetar kan. Kita dah dengar pun tadi kan perkongsian-perkongsian kan. Okey, so ada tajuk yang akan kita kupas hari ini adalah macam mana peranan kita ya, kita nak hargai ibu kita, mama kita ya, mak kita, umi kita. Okey, so sebagai mukadimahnya saya nak ajak ya semua yang ada di sini ya, anak-anak yang mama kasihi ya dan juga semua sekali untuk kita cuba renungkan ya. Kita renungkan berapa usia kita sekarang ni. Macam mama dah berusia 50 tahun dan mama percaya anak-anak mama dalam ni awal 20-an, pertengahan 20-an, akhir 20-an, 30-an ya. So cuba kita fikirkan sejenak, kita bayangkan muka mak kita ya. Apa sumbangan kita pada mak kita ya sampai kita daripada kita dilahirkan sampai kita dah macam mama 50 tahun. Anak-anak dah 20, 30 ya. Apa yang you all dah buat pada mak you all ya. Apa kebahagiaan yang mak anak-anak semua dah capai ya setakat ni ya. Kalaulah ada orang datang interview ibu-ibu anak-anak semua, dia tanya ya, okey macam mana dengan you tengok anak you ni ya, so you rasa agak-agak dapat tak rasa apa jawapan mak-mak kita semua ya, apa yang dah kita sumbangkan kepada mereka ya. So ini yang ya hari ni ya kalau boleh ya mama nak pesan pada anak-anak mama ya, hari ni setiap hari tu adalah learning process untuk kita. Ya, setuju tak kalau mama cakap macam tu kan? Okay, so every day is a learning process for us. Tak kira lah ya, you adalah orang kaya, you adalah orang miskin, you adalah orang berjaya, you orang yang kurang berjaya. So daripada baby ya, sampailah kanak-kanak kita jadi remaja. Lepas remaja kita jadi dewasa ya. Semua bendanya kita belajar nak menjadikan ya, kita ambil pengajaran daripada kehidupan kita dan ya kita balik kepada ya macam mana cara kita nak meluahkan rasa terima kasih, rasa penghargaan kita kepada ibu kita ya. Macam ya satu benda yang mama nak kongsikan. Kenapa Islam mengangkat tinggi ibu bapa, ibu ya khususnya ya? Sebab ya dalam Al-Quran ya macam surah Luqman sendiri ya yang kita dah dengar tadi ya, surah Al-An'am ya, surah An-Nisa, banyak ayat-ayat yang Allah gabungkan. Bila Allah cakap aku mewajibkan ya manusia supaya menyembahku, kemudian mesti dituruti, diikuti dengan berbuat baik kepada ibu bapa. So ini yang kita kena peringatkan diri kita ya. Biasanya kita leka, kita anggap macam oh tak apalah ya, sebab itulah terjadinya kes-kes ya di mana mak dimaki, mak dipukul dan ada ke tahap yang mak dibunuh ya. Jadinya ya apa yang mama cakapkan ini bukanlah mengkhusus kepada anak-anak yang masih punya ibu bapa ya, tetapi juga ya anak-anak yang sudah tidak ada ibu bapa sudah dipanggil oleh Allah. Banyak cara yang kita boleh tunjukkan kasih sayang kita kepada ibu kita. Macam mama sendiri ya. Kalau orang tanya mama, dia sebab dulu waktu mama remaja, waktu mama macam ya usia anak-anak ni ya, mama tak pernah ya anggap mudah saja ya persoalan nak membahagiakan ibu. Tapi di saat mama dah jadi ibu sekarang ni, dah jadi mama, barulah mama sedar bila orang tanya apa kebahagiaan untuk seorang ibu. Dan jawapan mama adalah kebahagiaan untuk mama adalah bila
Anak-anak hubungi mama. Macam anak bila depan mata ya, kalau anak tu duduk dalam rumah depan mata, mama nak anak tu datang dekat mama, bercakap elok-elok dengan mama bila mama suruh dia buat. Dan kalau anak tu tak ada depan mata mama ya, macam kebanyakan anak-anak di sini belajar di college, mama harapkan dia hubungi mama ya. Untuk anak-anak yang dah bekerja, hubungi mama, update mama apa perkembangan diri dia ya. Dan inilah benda yang paling membahagiakan mama ya. Kemudian ya, anak-anak ya, satu benda yang mama nak pesan di sini ya ialah ya, Islam tu adalah agama yang sangat syumul. Islam ya, dia tidak memutuskan hubungan antara ibu dan anak walaupun ya ibu itu sudah tiada lagi di muka bumi ini. Banyak caranya ya untuk kita nak lahirkan kasih sayang kita ya, tanggungjawab, kasih sayang, balasan ya, pahala itu ya, tidak putus bila ibu kita meninggal dunia. So Islamlah agama yang syumul, yang dia menyatakan lagi ya bahawa kita masih boleh teruskan ya rasa sayang kita tunjukkan ya. Kematian itu hanya bersifat fizikal anak-anak ya. So selagi kita tahu ya, ibu-ibu yang sudah tiada, dia mengharapkan doa kita. Dia mengharapkan ya kita amalkan apa didikan-didikan yang mereka dah tanamkan pada kita. Selagi kebaikan itu kita buat ya, maka selagi itulah yang mereka harapkan dalam kubur untuk membantu mereka ya. Dan akhir sekali pesan ibu di sini ya, pesan ibu pula dah ya, mama lah ya, pesan mama di sini ya ialah hidup ni hanya sekali anak-anak ya. Kita dah pun dengar perkongsian tadi. So kita jangan bazirkan sekali ini ya. Again ya, life is just like a cycle ya. Okey, apa kita buat ya kepada ibu kita hari ini, maka anak-anak kita akan contohi kita ya. So sama-samalah kita ingat mengingati ya. Semoga apa yang mama sampaikan hari ini ya dapat kita sama-sama amalkan. Kita renung-renungkan, bahagiakanlah ibu kita, tunjukkan kasih sayang selagi mereka ada ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, alhamdulillah kita dah lihat tadi tentang pesan ibu, yang mana kita abang cik kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil ibrah daripada apa yang dipesankan oleh pesan ibu tadi. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan resolusi episod pada kali ini, iaitu tajuk kita Terima Kasih Mama. Kita boleh tengok plakat ni, kita boleh lihat plakat TikTok TV dan kita lihat resolusi episod pada kali ini. Untuk episod pada kali ini iaitu Terima Kasih Mama, kita akan lihat resolusi daripada 3 perspektif yang berlainan, iaitu diri, yang kedua keluarga dan yang ketiga masyarakat. Baik, untuk diri, kita doakan untuk kebaikan ibu bapa kita di dunia dan di akhirat, kerana doa kita itulah yang merupakan jariah mereka di alam sana. Kedua, keluarga. Berbakti kepada ibu bapa kerana mereka menyayangi kita sejak kecil lagi. Dan yang terakhir, masyarakat. Hargai ibu bapa kita dengan cara menyenangkan hati mereka seperti bertanya khabar dan bersopan santun. Okey, baik. Kepada siapa yang luar sana yang hendak mendapatkan plakat digital TikTok TV, anda boleh dapatkan di deskripsi YouTube channel TikTok TV Tik Surah Tok Santun. Okey, sebelum kita habis ni, kita nak bersama-sama dengan adik abang Cik dulu. Boleh tak abang Cik cerita sikit perkembangan abang Cik sekarang ni? Abang difahamkan abang Cik mengidap tumor di otak. Jadinya perkembangan sekarang macam mana kesihatan? Kesihatan sekarang makin baik. Alhamdulillah. Okey, kesihatan masih baik. Maksudnya dari segi kehidupan seharian macam mana? Boleh buat kerja ke? Boleh belajar? Sebenarnya macam mana?
Kalau buat kerja dengan belajar tu boleh, tapi yang belajar tu kita tak boleh ditekankan sangat. Sebab kalau ditekankan sangat nanti kepala kan bekerja kan. So nanti dia rasa macam jadi berat. Okey, jadinya Abang Cik ni masih dalam keadaan yang terkawal ataupun kesihatannya masih baik lah kan. InsyaAllah kita doakan yang baik. Dan Abang Cik, abang sekali lagi abang nak minta Abang Cik untuk bagi pesan kat kawan-kawan kat luar sana, remaja kat luar sana yang masih ada mak ayah tu macam mana? Okey. Abang Cik nak pesankan kepada semua kawan-kawan di luar sana yang masih ada ibu dan ayah, hargailah mereka, jagalah mereka, doakan mereka kerana mereka selalu mendoakan kamu semua kawan-kawan. Bancik harap lepas ni tak ada siapa yang akan ulangi kesilapan Bancik. Memang Cik menyesal. Kalau boleh ulang masa tu, Cik akan ulang masa tu. Tapi tak boleh, sayang. Itu je harta yang kita ada kan kawan-kawan. Kita kena jaga kawan-kawan. Kalau dia tak ada, so kawan-kawan bayangkan, kita duduk kat tempat mak kita, boleh ke kita duduk macam tu? Kita boleh ke buat macam apa yang dia buat? Cuba kawan-kawan bayangkan kawan-kawan, waktu-waktu kita tengah masak tu, tiba ada anak kan kawan-kawan kat luar sana tu, dia marah kawan-kawan. Cepatlah masak mak. Dia marah kawan-kawan. Apa perasaan kawan-kawan? Sedih kan kawan-kawan? Daripada perasaan hati ibu saya dapat tahu kawan-kawan, bahawa mereka tak pernah marahkan saya kawan-kawan. Mereka marah sekejap saja kawan-kawan. Abang Cik pun memang rasa menyesal ada perbuatan Cik dulu. Antara nak kawan-kawan ulanginya. Ingat kawan-kawan, ibu ayah kita itu harta kita. Dari dia kita boleh dapat pahala, dari dia juga kita boleh mendapat dosa yang besar kawan-kawan. Jagalah dia kerana dia selalu merindukan kita. Dia sentiasa inginkan kita bahagia. Jadi kawan-kawan, Bancik nak pesan, sayangi mereka kerana mereka sayangi kawan-kawan. Ingatlah kawan-kawan, ibu kita satu, bukannya beribu. InsyaAllah Abang Cik. Mak ayah tu adalah harta yang tak pernah kita nak bayar, tak pernah cukup. Betul tak Abang Cik? Kita bayar 1 juta pun tak mungkin kita dapat beli ibu bapa. Bayar jasa ibu bapa. Okay, tak apa Abang Cik. Kami di TikTok TV nak ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Cik dan kami doakan Abang Cik diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang murah. InsyaAllah kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Okey, sahabat di luar sana, kita ada satu challenge. Abang Cik pernah dengar tak satu challenge ni daripada TikTok TV? Apa ya? Istighfar challenge. Lepas ni kalau Abang Cik nak try buat istighfar challenge, okey, baca dekat social media, post, jangan lupa hashtag istighfar challenge. Okey, lepas ni lepas dah post tu boleh post di social media, di IG, Facebook, Twitter dan juga YouTube. Dan jangan lupa kita lepas ni kita lihat video yang terpilih istighfar challenge pada episod kali ini. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Abang Cik sebab sangat tersentuh dengan cerita Abang Cik ni, sampai kita harap apa yang Abang Cik sampaikan tu boleh meresap ke dalam jiwa anak-anak kita, anak-anak remaja pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang, insya-Allah dengan topik-topik yang lebih menarik. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah minal khataaya.